Cubaan. Kita tunggu 1 minit. Bagi ada 2-3 orang tu masuk. Saat kita mula nah. Saya di Bangsai Asrama Juini. Pada hari ni lah. Ni video ni secara live. Jadi bila kata live ni dia bukan rakaman. Live ni benda yang sedang berlaku. Jadi terimalah seadanya bila kata live. Dia kalau kata rakaman, kita boleh edit video, kita boleh macam-macam lah. Contohnya macam saya tersasul, saya boleh perbetulkan perkataan saya kalau kata secara rakaman. Ataupun ada apa-apa yang tak sepatutnya di hadapan saya boleh potong video tu. Tapi bila kata secara live, terimalah seadanya. Kalau kata line slow, dia di Yayasan Karya ni sejak bulan puasa, baru ni lah. Sejak bulan puasa tak tahulah sebab apa. Line slow sangat-sangat. Jadi saya harap internet boleh bagi kerjasama kepada saya untuk slot pada hari ni. Program kita ni tak mula lagi. Sebab tu saya tak bagi salam. Sekadar mukadimah saja. Dan juga bila kata live ni, saya tak boleh nak edit, nak buat lagu background. Jadi macam ni lah kita boleh dengar burung berkicauan. Ni lah sebagai lagu background kita pada hari ni. Jadi mungkin kalau saya terkedu ataupun terkelu lidah, tak tahu nak cakap apa, dia akan jadi bosan lah. Sebab kita tak dengar suara lagu background. Jadi saya terpaksa cakap untuk nak bagi hilang bosan. Okey. Dah ada 23 orang dah yang online. Ya, Waalaikumsalam teacher. 23 orang dah yang online. Jadi kita boleh mula terus ya no. Dia sebab Facebook tak jadi masalah. Facebook ni kalau kata contohlah orang dia ketinggalan nak tengok video ni ataupun nak tengok live ni, bila satgi ataupun esok ataupun minggu depan ataupun bulan depan ataupun bila-bila masa saja, selagi mana saya pemilik video ni tak delete video ni, dia tetap boleh tengok. Itulah kelebihan Facebooknya. Dia akan simpan. Walaupun tak duduk dalam handset saya, dia akan duduk di dalam data Facebook. Semua orang tahu kan. Sebab pakai ada Facebook belakang dah. Lepas tu, apa nak abang benda yang live ni? Okey, live ni dia ada kelebihan dia. Iaitu saya tengah bagi ucapan dan saya boleh berkomunikasi dengan orang, dengan penonton. Penonton boleh tengok apa muka saya dan boleh komen. Saya pun boleh baca komen dengan segera. Tu kelebihan live. Tapi kelemahan dia tu sangat banyak. Macam saya habaq tadi, dia tak boleh buat lagu background, kita tak boleh nak edit-edit, kita tak boleh contoh bila kata internet slow, internet saya yang slow. Dia kalau internet penonton slow tak apa. Macam tuan-tuan perempuan duk tengok ni, kalau internet slow tak apa. Nanti bila line laju, nak tengok balik video ni, tak ada masalah. Dia akan jadi laju. Tapi kalau internet saya yang slow, tuan-tuan perempuan akan jadi masalah. Tu dah. Baik. 40. Okey, 43, 44 orang dah. Okey, baik. Saya mula no. Mukadimah dia panjang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat jumpa dalam grup Facebook KCS, Kem Cuti Sekolah, anjuran pihak Asrama YK, yang mana penyertaan dia kebanyakannya adik-adik tingkatan 1, 2, 3, pelajar asrama lah, pelajar asrama kebanyakannya. Saya tak pasti ada budak bolang ataupun tak. Kemungkinan ada seorang dua ataupun tak ada langsung, apa-apa pun. Tahniah kepada adik-adik dan juga ibu ayah yang daftar masuk ke dalam program ni. Program ni kita buat selama sebulan ataupun 20 hari lebih lah kan. Kita buat selama 20 hari lebih. Jadi tahniah lah pada adik-adik. Kamu antara orang yang terpilih. Ada orang dia nak masuk program ni, tapi di rumah dia internet slow. Ada orang mak dia teringin sangat nak suruh dia masuk. Ada lah anak buah saya. Mak dia teringin sangat nak suruh dia masuk. Tapi anak dia, mak dia kata minta maaf lah ustaz. Hari tu makcik dah buh dah nama. Tapi ni makcik cancel lah. Makcik tak jadilah nak daftar masuk. Anak makcik ni jangan kata KCS, PDPR pun tak mahu masuk. Makcik lemah perut lah. Makcik doa-doa minta COVID ni habis lah. Tak ada lah di Malaysia ni. Bagi sekolah boleh buka. Bagi anak makcik ni pergi duduk di sekolah. Duduk sekolah, cikgu duduk habak bagus. Ustaz duduk habak bagus. Balik duduk rumah, ya Allah. Tak larat makcik nak bunyi. Dia lebih dengar suara ustaz daripada dengar suara makcik. Mungkin dengan ustaz dia ni, dengan cikgu-cikgu dia ni, dia malu. Sebab tu dia nak jadi orang yang bagus. Dia boleh dengar cakap dengan mudah. Bila dengan makcik ni, dia kenal sejak dia lahir lagi sampai ke hari ni. Kita kata A, dia buat B. Kita kata C, dia buat U. Kita kata Z, dia buat B. Macam-macam lah. Okey. Untuk makluman semua adik-adik lah, yang tengah tengok ataupun kawan-kawan kamu yang tak ada, boleh maklum kat mereka. Kita ni, kita tak dikira cuti, cik. Kita bukan cuti. Kita ni kena mengaji. Tapi secara PDPR. PDPR ni maksud dia, kiranya R tu rumah lah, rumah. Pengajaran dan pembelajaran. R tu rumah. Maksudnya kita mengaji. Kita duduk mengaji. Kita tak cuti. Okey. InsyaAllah hari ni video kita secara santai. Sebab kalau kita tengok tentatif kita kan, semuanya lepas maghrib tentatif kita. Lepas maghrib, dan program-program kita pun kebanyakannya dengan kuliah. Jadi kami sebagai pihak asrama ni duk bincang lah. Nak buat apa ni? Nak buat program tambahan. Nak bagi adik-adik taklah rasa bosan dengan program kita ni kan. Jadi hari ni kami buat program tambahan ni. Program tambahan. Tak ada pun dalam tentatif kita. Hanya program tambahan. Baru je fikir semalam. Lepas isyak semalam. Program tambahan ni kiranya hari ni kita bawa ronda tengok suasana asrama kita. Kita tak masuk dalam bilik. Kita hanya ronda di bawah-bawah ni saja. Sebab masuk dalam bilik letih. Saya seorang sebenarnya dalam perancangan saya nak duduk di bangsai ni je. Nak duduk di bangsai. Tunjuk je lah asrama ini belakang saya. Rupa-rupanya baru saya tahu. Budak perempuan pun ada juga dalam grup Facebook ni. Saya tak tahu sebenarnya. Sebab yang orang kata apa, pihak urus dia bahagian pendaftaran ni Ustaz Farhan. Jadi saya tak tahu benda-benda yang macam ni. Dan saya duk tengok apa komen. Rupanya waris perempuan pun ada. Maksudnya bila ada waris perempuan, maksudnya ada anak dia lah. Ada anak dia daripada bahagian asrama perempuan di dalam grup Facebook ni. Jadi tak apa, insya-Allah kalau saya larat lah kan.
Sebab saya nak pusing ni letih. InsyaAllah saya akan pusing juga ke asrama perempuan. Cumanya tadi saya tengok pagar dikunci, pagar di bangunan U tu. Jadi mungkin saya akan pusing kot belah asrama belakang yang belah tong sampah tu lah. Saya akan pusing kot tu. Kita ronda tengok apa bahagian asrama perempuan. Dan saya nak abang dari segi live lah, saya ulang balik. Live ni dia ada banyak kelemahan dia. Kelebihan dia pun ada. Antara dia live ni dia bosan kalau saya tak bercakap. Kalau saya tak bercakap dia akan jadi bosan. Yang keduanya live ni dia kalau internet saya slow, tuan-tuan akan jadi masalah. Tuan-tuan akan tengok macam kan VCD calak. Biasa tengok kan, kita duk tengok VCD calak kan. Apa kecil-kecil dulu duk beli CD di pasar malam. Apabila kita tengok dia calak. Dia jadi lagu tu. Seterusnya kalau handset saya buat perangai, contohnya handset saya mati. Handset saya mati sebab bateri habis. Live ni tertutup. Yang keduanya, bila handset ni kita rakam di tempat panas, dia terlalu panas, dia akan off secara automatik. Jadi bila kata jadi macam tu, saya akan cuba perbaiki. Kemungkinan saya akan cuba cah lah handset. Kalau kata okey, saya akan buat live lagi. Kalau kata tak okey, live kita berhenti setakat tu no. Okey, yang tu saja. Jom kita ronda. Saya kalih kamera belah depan tu, tak payah duk tengok muka saya. Tengok muka saya lagi, takut orang kata apa? Pakat tak mau tengok bangunan dah kan. Pakat sonok tengok muka saya seorang. Okey, jom. Allahu Akbar. Sat saya nak tutup tripod ni sat. Saya sangkut handset saya dekat tripod lah untuk nak hilangkan rasa lenguh kan. Kalau pegang dengan tangan ni masalah juga tu. Kalau saya nak goyang-goyang tu kan. Angin sepoi-sepoi ya. Alhamdulillah cuaca elok. Dia panas-panas tapi duk ada angin, nampak gaya macam nak main hujan lah ni. Dia panas muka panas terik ni. Sat nah, sabar sat semua. Tunggu sat. Duk turun tripod ni. Saya takut handset jatuh. Handset ni jatuh, teriak tak berlagu. Okey, alhamdulillah. Boleh. Mana dia nak kelih kamera kat depan? Okey, yang pertama sekali kita pusing. Kita tengok dulu ni Dewan Tuan Guru Haji Hayat Toha. Okey, Dewan ni mula dibina pada tahun 2017. Dulunya sini dataran lah. Dataran asrama Juini. Kiranya pelajar-pelajar kalau kata nak berkumpul, kalau ada apa-apa program, kita akan buat dekat dataran ni lah. Tapi pada tahun 2017, pihak sekolah buat satu dewan yang baru. Ni dewan yang duduk di depan kita ni. Nama dia secara rasmi Dewan Tuan Guru Haji Hayat Toha. Nampak kot noh, nampak tak nampak saya pun tak pastilah. Sebab saya duduk di tengah panas, mata saya bersilau. Okey, di dalam dewan ni boleh muatkan kalau kita tak buh kursi, insya-Allah 1000 orang. Kalau kita buh kursi mungkin dalam 300 orang saja kot. Saya duk nampak macam tu lah. Dan di dalam dewan ni kita ada tu skrin besar tu. InsyaAllah pakat nampak kot. Skrin besar tu. Dan juga kipas besar. Dan celuih lah.
Selalunya kalau kita buat program untuk anak-anak Yayasan Karya, celuihlah kita nak buat masuk semua pelajar di sini. Okey, skrin besar ni saya dapat khabar lah. Antara sekolah di negeri Kedah yang ada skrin besar macam ni, kemungkinan 2-3 sekolah saja, sebab tak semua sekolah ada skrin yang macam ni. Jadi kalau kata hari cuti dan sebagainya, kita akan memanfaatkan skrin ni untuk nak buat apa-apa tayangan, slideshow dan sebagainya kepada para pelajar. Dan dewan ni juga kadang-kadang pihak luar mereka duk sewa lah kepada pihak sekolah. Okey, bangunan kedua, Asrama Juini. Asrama Juini semuanya ada 18 bilik. Bilik 1 sampai bilik 18. Dia ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Dan dia mula dibina pada tahun 2003 ataupun 2004. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Dulunya di kawasan sini adalah orang panggil apa, jelapang padi lah. Dulu di sini semuanya orang duk tanam padi. Ni di Padang Bola, di Asrama Juini dan sebagainya. Di sana tanah Juini. Sini kereta saya nah. Kalau berkenan boleh main bergambar di belakang kereta saya. Bangunan Juini ni dulu orang kata apa? Kiranya bangunan asrama lah. Bangunan asrama bagi aliran biasa sahaja. Tapi mai 2-3 tahun ni pelajar tahfiz depa ni ramai. Pelajar tahfiz makin lama makin ramai. Jadi apa di belah bawah ni belah sini ni, apa belah bawah ni, bawah sekali ni semuanya budak-budak tahfiz. Kiranya bangunan ni bukannya hanya khas untuk aliran biasa saja, tapi untuk anak-anak tahfiz ataupun ringkas dia nama MTSYK, Mahat Tahfiz Sains Yayasan Karya. Mereka duduk di sini juga. Kiranya mereka ni pelajar Asrama Juini, tapi budak tahfiz. Dia macam tu. Dia bukannya aliran biasa. Okey, di tingkat atas 2 dan 3 semuanya aliran biasa. Okey, boleh faham kot no. Dan bagi aliran biasa ni, mereka ni hanya khas untuk adik-adik tingkatan 1, 2 dan juga 3 sahaja. Okey, bagi untuk tingkatan 4, 5, 6, mereka duduk di belah asrama belakang di sana. Okey. Ada soalan? Dekat sini ada tak pelajar tingkatan 4, 5, 6? Jawabnya ada. Mereka ni bertindak sebagai abang-abang facilitator. Okey. Lepas tu sini Padang Juini, tempat permainan harian lah setiap petang dan juga hari cuti. Padang sini kita panggil Padang Juini lah. Kita boleh buat acara sukan neka. Selalunya tiap petang adik-adik duk main bola dan sebagainya lah. InsyaAllah dulu setiap tahun lah kan, Liga Juini kita duk buat pada bulan 1 ataupun bulan 2 ataupun hujung-hujung bulan 2 nak awal-awal bulan 3 tu. Tamat bulan 4. Ada tak? Boleh tengok tak? Boleh tengok tak? Apa dia tulis ini internet slow? Betul ke? Tolong komen Zat. Boleh tengok tak ni? Boleh tengok tak? Ke hang? Sana. Boleh tengok tak? Okey tak? Line okey tak? Siapa-siapa yang tengok ni, okey tak? Awak tak set dia tulis internet slow tak tahu? Dia kata sambungan lemah. Okey kalau kata okey saya terikan.
Okey tak? Saya tak jumpa lah komen. Okey Okey Cun. Okey. Okey clear. Alhamdulillah. Okey. Okey ni. Nah, baru masuk komen, baru masuk. Apa minta maaf. Di handset tak sat dia tulis internet apa slow. Dia tak tahulah sejak bulan puasa lagi di kawasan sini. Okey, kita sambung balik. InsyaAllah. Kita awal tahun tak ada nak buat kan. Liga Joy ni kita dah buat perlawanan bola, tapi untuk adik-adik tingkatan 1 saja. Untuk semua budak Joy ni tak ada nak buat sebab internet slow. Jadi insya-Allah lepas cuti kita sambung, kita buat Liga Joy ni insya-Allah. Insya-Allah kalau kata kerajaan benarkan untuk kita nak main bola apa semua kan. Lo ni kita tak boleh nak bersukan ramai-ramai ni. Tambah-tambah macam bola sepak ni. Kita boleh sekadar untuk nak jogging di rumah lah. Jogging di rumah. Nak keluar rumah pun tak boleh lo ni. Okey. Seterusnya. Lagi kita pergi ikut belah komplek insya-Allah. Lo ni kita pergi ikut belah asrama perempuan dulu. Kita tengok boleh masuk ke tak tahu. Okey, kalau kata boleh masuk pun kita tak pi sampai ni lah. Kita tak masuk sampai ke dalam bilik lah, bahaya. Lagi depa orang panggil ligan saya dengan parang nayang saya. No. Kita ronda, pusing. Video kita pun santai-santai je, tak apa, tak ada masalah. Sambil-sambil kita tengok Dewan Tuan Guru Haji Hayat Taha ni. Okey. Dan di hujung sana kita boleh tengok tu bangunan komplek dan juga kantin asrama tahfiz. Okey, kita berada di belakang asrama Sumayyah dan juga di depan dia tu asrama Sajat. Bukan Sajat Kamarul Zaman lah. Sajat Kamarul Zaman tu orang lain. Ni apa nama panjang dia? Nama panjang Sajat ni Sajaratul Dur. Sajaratul tu pokok. Aduh ni berpusing. Tu saya tak faham sebab apa. Apa maksud asal dia tu? Mungkin dulu ada pokok yang duk terpusing tu di kawasan asrama Sajat tu. Dan di belakang ni dulunya pagar biasa saja, pagar jaring. Mula tahun lepas kita buat tembok ni bagi nampak comel sikit. Ada pokok nyok. Adik-adik duk ni lah. Duk ambil buah nyok kot ni. Ni lah kehidupan kita budak pondok. Orang panggil budak pondok. Boleh ambil buah di rumah tu. Rumah Ustaz Man. Kalau kata musim buah, boleh panjat. Ustaz Man kata mai lah ambil buah muktan. Di rumah Ustaz Man. Ni buah nyok boleh mai ambil. Makan dengan murabi di asrama. Okey, di belakang ni sini rumah orang kampung lah. Mungkin ada para waris yang tertanya-tanya. Ni rumah siapa ni hendaknya? Awak semua. Okey, sini rumah penduduk lah. Rumah penduduk kampung. Saya pun tak pasti lah sebab apa semua. Tu kena tanya tuan rumah lah kan. Mungkin dia tak ada masa kot nak main duduk di sini. Mungkin dia ada rumah lain kot. Dia sebenarnya yang bumbung merah ni, yang ni rumah ustaz kita. Ustaz kita buat. Jadi saya tak pasti ya. Ada yang di belakang ni, yang semok juga ni, sini dulu pondok lama ke apa saya pun tak tahulah. Saya mula ngaji sini tahun 2008. Dah 13 tahun dah. Sejak tu pun dah tak ada orang lah di pondok ni. Yo rindu ikan keli masak cabai di asrama tu. Okey, di belakang ni sini surau Sumayyah yang kita bina tahun bila saya pun lupa, tahun lepas ke 2019. Tolong komen siapa yang tahu. Saya terlupa. Tapi mula siap ni lah. Hujung tahun lepas siap dah. Dan awal tahun ni kita ada lah buat sikit-sikit tu.
Surau Semayah ni tak salah saya baru tahun lepas. Okey, sini kawasan musola lama dah tinggal. Tinggal tapak aja. Dan insya-Allah kita nak bina baru bagi musola lama ni. Cuma ada lagi kayu-kayu dia sikit. Kenangan-kenangan lama ni kita simpan sikit untuk nak orang kata apa bagi ada orang panggil apa istilah rasmi dia nostalgia. Nostalgia ataupun kenangan lah. Bagi apa bangunan-bangunan hak dulu mana hak boleh pakai kita guna lagi. Ni bukan peruntuh terus ni. Tapi kita runtuh untuk nak bina bagi lawa. Dan di sini ni tandah abang asrama belakang. Okey. Sini kawasan asrama belakang. Sebab apa nama dia asrama belakang? Sebab dia duduk belah belakang lah. Pintu gerbang di hujung sana. Ni asrama belakang. Duduk di belakang kali ya. Okey. Dekat sini kita panggil asrama Umar Al-Khattab. Dulu nama dia asrama Tahir. Lepas tu dia 2 tingkat ni asrama Tahir. Lepas tu kita peruntuh bagi atas tu untuk kita buat bagi lawa, bagi comel. Dulu dia di bawah ni bata, di atas dia macam kayu. Kiranya binaan yang lama lah. Ni kita buat bagi lawa comel elok-elok lah. Dalam dia pun ada kipas cantik apa semua ni. Dan kita tukar nama dia daripada Tahir jadi Umar Al-Khattab. Dan di apa ni yang kita duk nampak cantik megah ni, goh ni yang color kuning ni, yang ni asrama Madinah. Nampak kan? Asrama Madinah. Dia 3 tingkat. Di bawah sekali ada kantin untuk pelajar asrama belakang makan. Di tengah dia ni musola Madinah. Di atas sekali nama asrama Madinah. Lepas tu di belakang dia tu, saya nampak tu. Saya benarnya malas nak masuk ni. Letih. Dengar nyawa pun huak-huak lah ni. No? Selalunya kalau kita duk buat live macam ni, orang lain pegang kamera. Saya tolong cakap. Okey. Di belakang sana asrama Salahuddin. Asrama Salahuddin ni selalunya abang-abang 3/5 lah duduk situ. Lepas tu di hujung sana tu kita boleh nampak di belah hujung tu ada bumbung kala hijau tu. Saya tak mau pergi dekat dah. Nama dia Asrama Mawadi. Okey. Sini kantin sekolah. Kantin sekolah. Di sebelah dekat belah sini kawasan asrama untuk pelajar lelaki. Sebelah sini kawasan pelajar perempuan. Kiranya kalau kata waktu rehat, para pelajar main makan di sinilah. Kecuali pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz mereka makan di kantin asrama. Sebab apa mereka makan di asrama? Sebab mak ayah mereka dah bayar yuran. Kita yang pelajar aliran biasa ni, waktu rehat mak ayah tak bayar yuran. Kiranya kalau siapa nak makan, mai beli sendiri. Okey, sini kawasan koperasi sekolah, kawasan belakang, belah belakang. Koperasi sekolah, kita ada jual macam-macam lah. Alat tulis, pakaian, minuman dan semua benda lah. Koperasi ni dalam bahasa mudah kita nak faham, sumber kewangan sekolah kita. Kita tujuan kita buat koperasi ni untuk kita nak tambahkan kewangan sekolah kita lah. Kalau sekolah tak ada koperasi, macam mana kita nak orang kata nak bayar gaji cikgu, nak buat pembangunan dan sebagainya lah. Contohnya kita nak bocak di asrama dan sebagainya. Okey, kawasan sekolah kita ni kat Kedah ni. Okey, yang ni kita boleh tengok bangunan U sat lah. Saya masuklah landscape ni bagi nampak full. Kita sambung balik yang drone. Tahun lepas kita tengok drone, tengok gambar kata Yasa Karih lah. Melalui drone di atas udara lah. Kita tengok memang tak celuih nak masuk. Gambar dalam video drone tu.
Sebab apa tak celui? Sebab Yayasan Kak Rehan ni besar sangat. Besar sangat. Kalau kata nak snap gambar, dia kena snap 3-4 kali. Ni dia. Yang ni orang panggil bangunan U. Ni bangunan kamu. Bukan bangunan I. Bangunan you, bangunan kamu. Bangunan kau. Bangunan awak. No? Okey. Bangunan you ni, apa di sini ada kelas-kelas pelajar. Kebanyakannya pelajar lelaki. Di bahagian bawah ada untuk pelajar perempuan. Ada juga tandas untuk pelajar. Di sebelah sini tandas pelajar lelaki. Sebelah situ tandas pelajar perempuan. Dan juga pejabat sekolah ada di situ tu, dekat banner tu. Di bawah dia pejabat kantin, di atas pejabat tuan pengetua dan juga pejabat pentadbiran lah kalau kita nak buat apa-apa urusan. No? Okey. Dan di bawah ni ada dataran sekolah, kiranya perhimpunan sekolah. Kita buat apa di sini. Kita tengok kan. Tengok dari segi logik akal, celui tak? Sebenarnya tak celui. Jadi sekolah kita buat 2 kali perhimpunan dalam masa seminggu. Hari Ahad, pelajar perempuan. Hari Rabu, pelajar lelaki. Kalau nak campur semua sekali, memang tak celui. Sebab dataran kita, nak kata kecil lah. Besar ni. Besar. Dataran kita besar. Tapi pelajar kita yang ramai. Pelajar kita terlalu ramai. Okey. Mari kita snap. Di belakang saya pula. Sana. Okey, di sini apa nama bangunan dia? Nama Al-Khawarizmi. Ataupun budak-budak duk panggil pusat sumber. Saya pun tak tahu macam mana boleh lekat pusat sumber tu. Daripada saya mula duduk tingkatan 1 tahun 2008 dulu lagi, sampai ke hari ni lah orang duk panggil pusat sumber. No? Okey, pusat sumber ni juga sekolah pula. Kelas. Kebanyakannya pelajar perempuan dan saya rasa semuanya pelajar perempuan. Di bawah ni dia ada pintu, orang panggil apa? Nak sebut pintu yang macam mana? Dia pintu hak boleh lipat-lipat. Kira kita boleh buka buat dewan. Kiranya kalau ada exam ataupun periksa, kita akan guna dewan ni untuk buat peperiksaan. Dan di tu, apa orang panggil apa tu? Tirai hijau tu, ada satu bilik tu. Nampak tak? Bilik tu, bilik penyelia asrama kita. Bagi yang tak tahu kan, kita selalu kenal warden dengan murabi. Kita kenal tak penyelia? Penyelia ni orang yang jawatan paling tinggi di asrama. Kira paling tinggi kali penyelia. Yang bawah dia warden. Seterusnya baru murabi. Murabi duduk nombor 3. Nombor 4 siapa? Fesi. Nombor 5 siapa? Ketua bilik. Kita selalu kenal murabi, fesi. Warden ada yang kenal, ada yang tak kenal. Tapi hari ni saya nak kenalkan penyelia kita. Ada seorang saja. Nama dia Cikgu Zulkifli. Ada waris-waris yang dah ada anak di sekolah sini. Dulunya jadi anak murid kepada Cikgu Zul juga. Jadi Cikgu Zul ni duduk di sini memang dah lama lah kan. Dan di bawah sana tu nampak ada van KX. Van tu adalah van yang pertama lah untuk sekolah kita. Lo ni kita dah buat orang kata apa, tukang kebun kita lah duk guna untuk dia nak buat kerja. Macam tu aja. Lo ni kita duk guna van color putih PGS. Okey, tadi kita dah tengok dah kan asrama Semaya. Ni kita tengok asrama Sajak. Bukan Sajak Kamarul Zaman. Sekali lagi saya cakap, asrama Sajak Rotudur. Dan di asrama Sajak ni dia ada dataran dia lah. Ada dataran. Dataran Sajak. Okey, dataran Sajak ni selalunya pelajar-pelajar asrama perempuan mereka akan guna untuk buat program perhimpunan dan sebagainya lah.
ataupun kalau ada kecemasan, kita akan berkumpul di sini. Inilah kegunaan asrama Sajak. Dan apa di sini nama dia bangunan Rabi'atul Adawiyah. Tapi kita selalu panggil bangunan I. Bangunan I. Okey, bangunan U ni sebab apa kita panggil bangunan U? Sebab dia bentuk U. Okey, bangunan I ni dia berbentuk I. Jadi kita panggil bangunan I. Ni bangunan saya. Ni bangunan I, ni bangunan saya. Ni bangunan U, ni bangunan kamu. Ni bangunan I, ni bangunan saya. Okey. Dan pagar berkunci. Saya tak boleh keluar. Jadi, saya terpaksa masuk kot asrama perempuan. Jom, alang-alang lah. Kita boleh ronda-ronda, tak apa. Rasanya tak ada orang kot. Kalau ada mereka penggai parang, kita lari sama-sama. Sana, penat. Sambil berjalan, pegang tripod pula. Tripod ni nak dekat 1/2 kilo. Dia berat. Sambil bercakap pula, letih. Kalau pagar ni tak buka, kita patah balik Okey. Mengoh tak ni mengoh. Letih sungguh. Duduk rumah kerja lena sebulan. Makan lena. Lama dah tak jalan jauh-jauh macam ni. Okey, asrama Sajak untuk adik-adik asrama perempuan nak lepaskan rindu. Bolehlah tengok ni bangsai yang kamu duduk baca buku dan sebagainya ni. Duk melepak dengan kawan-kawan, duk makan nasi tang ni. Asrama Sajak ni juga tempat permainan lah. Adik-adik asrama perempuan ni. Mereka nak main apa-apa setiap petang kan. Okey. Dan di depan saya. Depan kita semua lah. Depan kamera ni. Sini rumah Tuan Pengetua. Tuan Pengetua kita. Duduk sekali dengan kita. Jadi, kalau ada apa-apa masalah, kita boleh terus berjumpa dengan Tuan Pengetua. Tak perlu rasa sabuk-sabuk dah kan. Tuan Pengetua pun duduk rumah dia pun duduk dekat dengan kita je. Ni dia asrama Sajak, asrama Semaya. Ni asrama Juini di sana. Ni je rumah Tuan Pengetua. Tak jauh mana pun. Kebanyakannya pelajar-pelajar setiap tahun duk panggil Tuan Pengetua kita. Masa bulan 1 je panggil pakcik. Tak kenal. Depa ingat tukang kebun mana. Okey. Ni rumah. Ni rumah pula dah. Ni asrama Semaya. Asrama Semaya. Bolehlah adik-adik nak tengok. Tu nak lepaskan rindu. Saya tak boleh pergi dekat. Kena punggai parang lagi. Ni ada dobi kamu ni. Duk apa panggil? Cuci baju apa semua ni. Terima kasih banyak pihak sekolah. Ustaz Najmi, teacher Swati dan semua yang terlibat sebab sudi luangkan masa tengok live yang merapu-merapu ni. Kita tak formal lah live kita ni. Tak ada lah kita nak buka kitab ke apa ke. Saja nak pergi sonok-sonok live kita pada hari ni. Saya tak pasti pagar ni buka ke tak. Kalau kunci jenuh saya nak jalan kaki jauh tu. Kita tengok saat. Ni dia. Buah moktan dah naik hijau dah. Nanti kalau buka naik kalau merah boleh lah. Ustaz Najmi main panjat. Ni tak payah duk panjat dah. Ni rendah je. Ni buah limau. Orang panggil limau apa ni? Ni limau apa? Apa? Saya sebut salah lagi orang gelak. Ni limau apa ni? Tolong saya. Aduh. Alhamdulillah. Pegang. Tak kunci. Ni pokok pelam rasanya. Betul tak? Tak ada buah lagi. Kita ni dah lah. Tak berapa nak arif sangat benda-benda macam ni. Nak cakap lagi orang kata pandai-pandai. Kalau salah. No? Ni pokok apa tak tahu.
Okey, kita dah boleh keluar. Alhamdulillah. Agak tak kunci, tidak jenuh lenguh. Okey, jom kita ronda sat kok belah komplek. Apa ni dia bangunan Dewan Tuan Guru Haji Taha. Macam saya habaq tadi, dia dibina pada tahun 2017. Okey, kantin Tafiz. Kantin Tafiz ni dia mula dibina tahun bila? Saya lupa. Tahun 2000 berapa? Saya tak ingat. Tak salah saya 2014. Kalau tak salah saya lah 2014. Ya, ni rebai ayam tuan mengetua kita. Kok siapa-siapa yang rindu kan, duk main tengok ayam. Nampak tak? Kan saya suluh tembok. Saya pun tak nampak, silau. Lah, 2014, tahu tak ingat. Okey, ni kantin Tafiz. Adik-adik Tafiz duk makan sini lah. Tapi tingkatan 1 tahun ni ramai. Ramai sangat-sangat. Jadi kita makan di kantin Jui ni. Sebab kantin Jui ni besar. Okey, ni belah belakang bangunan komplek. Bangunan komplek ni bangunan yang paling besar di Sakarya. Paling besar dan juga paling mahal lah. Masa kita bina tu, kos awal sahaja. Kos awal. Bukan yang tambahan-tambahan ni. Yang awal saja dah 2 juta lebih. Bangunan ni. Tu masa zaman tu. Tahun 2008. Tahun 2008 kita mula bina. Dan dia mula siap nak dekat hujung-hujung tahun 2009. Dan mula guna secara rasmi pada tahun 2010. Sana. Ambil masa 30 saat, ambil nafas tak? Letih. Kelihatan bendera Palestin. Okey. Ni di belah depan. Panggil apa? Komplek Ayat Sakarya. Komplek Sekolah Menengah Agama Arab Ayat Sakarya. Okey, komplek ni ada 2 tingkat. Di bawah ni dia ada masjid. Masjid Khairul Jami'. Maksudnya masjid ni kita tak boleh buat sembahyang Jumaat. Okey, lepas tu di bawah juga ada bilik-bilik. Ada bilik untuk pelajar asrama tahfiz. Di atas ada bilik untuk pelajar asrama tahfiz juga. Okey. Dan di hujung sana tu, di hujung situ dia ada dewan. Dewan tu nama dia Dewan Muhammad Abduh. Dulu dalam 10 tahun lepas lah kita rasa gah lah tengok dewan tu. Sebab teruja sebelum pada ni tahun 2008 ke bawah, kalau kita nak guna dewan je, kita akan pergi ke bangunan U. Bangunan U ataupun pusat sumber. Kita akan pergi kat situ kan. Macam saya habaq ni Dewan Periksa tu. Dekat bangunan U. Nak kena susun kursi dulu. Nak kena tolak meja ke tepi. Apa semua. Kiranya di situlah kelas. Di situlah dewan. Tapi masuk tahun 2009. Iaitu 12 tahun yang lepas. Kita mula guna Dewan Muhammad Abduh. Masa tu cikgu-cikgu pun rasa bangga, rasa sebab dan sebagainya lah. Rasa seronok lah. Bangga tu maksud saya bukan rasa sombong. Bangga ni maksud dia rasa seronok. Rasa seronok. Kita boleh guna dewan ni. Dan pada tahun 2017 lagi besar dewan yang kita dapat. Iaitu dewan yang saya tunjuk tadi. Dewan Tuan Guru Haji Yahya Taha. Dan di sini ada bangunan Makmal Tahfiz Sain. Ataupun bangunan sekolah lah. Bangunan sekolah para pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz, mereka seratih-beratih lah akan duduk di sini. Seratih-beratih bangunan ni budak tahfiz. Silap. Bukan seratih-beratih budak tahfiz duduk sini.
Tapi 100% bangunan ni budak Tafiz. Okey. Budak Tafiz duduk di bangunan ni. Dia mula dibina pada tahun 2010. 2010. Yang merasmikan tapak pembinaan dia adalah Ustaz Azizan Abdul Razak. Kenal kan? Bekas Menteri Besar Kedah. Almarhum dah. Ustaz Azizan dah kembali ke rahmatullah dah pada tahun 2013. Dah meninggal dunia dah. Dan bangunan ni ada 3 tingkat. Saya tak pasti ada berapa kelas. Tak larat nak kira. Ada juga bilik guru untuk guru yang ngajak di Tafiz kan. Tu depa nak berehat sini. Dan ni bahagian belakang asrama Juini. Nampak cantik, cantik sangat. Asrama Juini ni kira orang kata apa? Orang memang mengidam lah nak duduk sini. Seronok nak duduk sini. Sebab asrama ni orang kata asrama budak-budak bagus. Bagus sangat, wali. No? Okey. Ni bangunan futsal. Ni futsal Tafiz. Adik-adik Tafiz duk main futsal tang ni lah. Sebab kita punya orang panggil apa? Apa ni? Padang Juini tu terlalu ramai. Padang Juini tu terlalu ramai. Jadi macam saya duk cerita lah kan, kita budak kita ramai. Padang kita tu besar. Tapi budak ramai. Jadi adik-adik Tafiz ni depa akan guna futsal ni untuk nak main lah. Ada yang main futsal, ada yang duk main takraw, ada yang duk main buli-buli. Orang panggil apa? Buat bulat tu kan. Buat bulat kira seorang duk di tengah. Lepas tu apa orang panggil? Main rampas bola tu. Macam tu lah. Ada yang duk main badminton tang ni. Macam-macam lah. Duk timbang takraw, macam-macam. No? Dia budak-budak Tafiz ni depa main keliling dataran ni. No, sampai ke hujung sana lah. Depa duk main. Okey. Jom kita try masuk dalam masjid kita. Tengok kunci ke tak. Sini bangsai. Bangsai di depan bilik 13. Adik-adik pelajar. Tak kira lah budak belakang ke, budak Juini ke, budak Tafiz ke. Kalau mereka main koperasi, ni koperasi kita. Kalau mereka main koperasi, main beli makanan. Ni koperasi asrama lah, untuk asrama lelaki. Mereka beli makanan, boleh makan tang ni lah. Ya insyaAllah kita boleh belajar balik. Abdul Rahman. Jangan duk habak tuan mengetua sudah. Sana, kita try. Alhamdulillah boleh masuk. Allahu Akbar. Tak punya panah. Okey. Salam rindu pada semua adik-adik. Ni dia. Ni tiang Ustaz Najmi duk meratib. Sebut nama tok guru dia. Ni tiang Ustaz Paan duk meratib. Ni tiang Ustaz Anik duk meratib. Ni tiang Ustaz Arif Zamri duk meratib. Belakang sana tiang Ustaz Tamizi duk meratib. Sini Ustaz Anik Roslan duk meratib. Ni Ustaz Izzat duk meratib. Belakang tiang tu Ustaz Muzakir, Ustaz Wan Afif duduk di belakang tu duk meratib. Tiang sini Ustaz Faisal duk meratib. Semua merabi sebut kan. Okey, dia rok Quran tu tempat saya meratib lah. Saya memang duduk dekat Quran lah. Apa-apa jadi pun boleh cari Quran. Depa meratib sebut nama tok guru depa, betul tak tahu lah. Landscape kita pun dah semok ni. Selalunya tiap-tiap petang adik-adik asrama lah akan tolong main cabut-cabut rumput dalam masjid ni, duk cari pahala. Cabut-cabut rumput pun tak ada lah kalau kata depa ada. Tu kami pihak asrama ni rindu sangat dekat pelajar-pelajar ni. Sebab bila ada depa, asrama kan bersih. Bila ada pelajar, depa ni akan jadi orang kata depa akan tolong bersih lah asrama ni.
Lepas tu kadang-kadang mereka duk ambil ayak, duk bubuh dekat pokok-pokok ni nak bagi segar. Ni tengok tu, pokok pun tak tumbuh daun dah tu. Tak ada orang nak tolong ceruk. Ni naik sampai ke tangga dah. Dia punya daun ni. No? Ya, Ustaz Najmi. Duk bunyi ayak. Siapa dia tak tutup ayak pula dah. Kan ada penghuni lain. Tak mahu duduk lama. Bahaya. Di hujung di tulisan qad ni, yang ni pelajar kita lah, dulu dia yang tulis. Kita kena rasa bangga. Pelajar-pelajar kita ni ada bakat. Pelajar kita yang tulis ni nama Asfar. Ustaz Asfar nama apa Ustaz ni? Sebut nama penuh. Saya pun lupa. Okey, ni meja-meja kuliah Ustaz Nip kan? Ustaz Nip Zamri duk bagi kuliah. Ni tulisan-tulisan yang adik-adik duk mengapai ni. Ni kamu selalu duk mengapai mana dia? Doa qunut pada semua ni. Tu doa qunut yang kamu duk ajar mengapai tu. Okey. Jom kita keluar. Kita buat penutup lah. Lama dah ni. Berapa minit lah? Macam mana nak tengok minit? Lama sangat apa? Sana. Kita mula live tadi pukul apa? Okey, kita pusing sat di depan asrama Juid ni. Lepas tu kita penutup lah. Tak larat lah. Sejam jalan. Tiap hari buat live kat hampa ni boleh kurus. Tak apalah, demi adik-adik saja. Nak hargai hampa masuk program yang macam ni. Sebenarnya apabila kamu masuk program macam ni, kami sebagai pihak sekolah ni rasa seronok sangat. Kami nampak, rupanya pelajar-pelajar ni mereka duk teringat dekat murabiah mereka, teringat kat warden mereka. Jadi mungkinlah sebab-sebab benda macam ni mereka masuk program ni, kan? Okey, ni bahagian depan asrama Juid ni. Apa nama? Tengok ni. Kita punya lantai. Orang kata apa? Bila selut kan. Bila selut masuk ni, lepas tu dia kering, tu nampak tu. Dia jadi kotak. Ni bukannya apa? Orang kata apa? Najis-najis burung ni. Ni selut ni naknya. Okey. Baguslah kamu masuk program-program yang macam ni. Kita masa dulu-dulu kan, sebelum Covid dulu, kita kalau kata musim cuti kita buat apa? Musim cuti kita akan pergi camp. Camp anak soleh ke, camp bina insan ke, ataupun apa-apa sajalah nama camp yang apa orang duk buat kan. Tapi lo ni dah Covid, kita tak boleh nak pergi camp-camp yang macam ni. Jadi kita buat secara online je. Camp cuti sekolah kita buat secara online. Apa dulu kalau kata habis je camp, bila kata mak kita mai ambil kita, balik duduk rumah saat cuti 2 hari. Lepas tu mak kita bawa pergi mana? Mak kita bawa pergi meronda. Meronda lah mana-mana. Pergi zoo ke, pergi Cameron Highland ke, Langkawi ke, Pulau Pinang ke, ataupun mana-mana lah kan. Tapi lo ni bila kata dah Covid ni, kita habis camp ni sebulan pun tak boleh pergi ke mana. Jadi insya-Allah nanti kita suruh pula Ustaz Rafai, Ustaz Paan, Ustaz Farhan kita buat pula program melancong guna Google Meet. Kita melancong lah di mana-mana pun. Melancong tu belakang tu banyak monyet. Boleh lah nak tengok. Kok ada zoo kan. Monyet ada. Kadang tu orang panggil apa? Haiwan hak tu lah. Hak hidung comel tu. Haiwan yang tu pun ada. Kan. Boleh lah kita nak tengok situ. Sana saya nak cek handset ni. Sat.
Kalau kata siapa-siapa yang minat nak masuk program lancung online, bolehlah. Harga dia tak mahal mana. Kalau kata kem cuti sekolah ni, yuran dia RM25. Program lancung online tu, kita rakam gambar-gambar haiwan dekat Yayasan Karya ni. Ni burung kita boleh buat. Kita kutip yuran tak mahal mana. Sebulan kita buat, kita kutip RM500 dah. No. Siapa sanggup masuk, saya boleh nak rakam setiap hari. Janji bayar sebulan RM500. Okey. Jom kita menutup ni. Tarat lah. Orang baling kita tak rok nak pergi ni. Nampak tak? Sana. Kita bagi tinggi sikit. Aduh. Ya Allah. Tak nak ijah dah. Tengoklah kepala saya yang separuh ni. Aduh. Lengok pinggang dek orang. Oh. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesai sudah kita ronda-ronda ke keliling Yayasan Karya ni. Seronok juga noh. Jalan macam ni sekali-sekala. Kalau setiap hari jenuh tarik urat perut. Makan kuat aja leno. Lepas tu duk suruh berjalan lagu ni. Lengoh. Okey. Sekadar tu saja program kita untuk hari ni. Sekali lagi makluman pada semua. Sebenarnya aktiviti kita ni yang kita ronda-ronda ni sebenarnya aktiviti tambahan. Saja nak bagi kamu hilang boring dan nak bagi kamu lepas rasa rindu. Lama tak tengok Yayasan Karya kan. Selalu boleh kata setiap hari duk masuk dalam dewan belakang saya, duk masuk dalam asrama masing-masing, duk masuk ke dalam kantin dan sebagainya. Tapi dah sebulan dah tak boleh tengok sekolah. Ni cuti lagi. Apa semuanya? Berapa bulan? Entah lupa dah. 3 bulan. Betul ya? 3 bulan. Bulan 5, bulan 6, bulan 7. Hujung bulan 7 tu. Kalau kata Covid tak ada, baru boleh main sekolah. Kalau Covid ada, sambung lagi sampai bulan 8. Tak tahulah sampai bila lah kita nak cuti ni, ataupun PDPR ni. Kita nak kembali kepada PDP ni, tak tahulah bila nak main belajar di sekolah ni. Jadi kita buatlah program tambahan ni untuk nak bagi kamu rasa seronok lah tengok keliling asrama ni. Tapi tu dia lah, doa-doa lah kamu duk rumah, tengok tok semayang, mak kita duk semayang, ayah kita duk semayang, dah semua orang keliling kita suruh depa doa bagi kes Covid ni menurun. Dia kebanyakan kita ni, mak kita doa suruh main sekolah, ayah kita doa sekolah buka, tok kita doa sekolah buka, mak nakan kita doa sekolah buka. Hak kita tak ada tangan. Ya Allah, bagilah cuti lagi ya Allah. Mintalah Covid ni kuat teruk. Aku nak duduk di rumah, nak main game. Aku nak lena puas-puas duduk sekolah. Program daripada bangkit subuh sampai pukul 11 ya Allah. Pukul 11 malam kena study. Kita jadi lagu tu dah. Doa lagu tu sampai bila orang kata Covid ni nak selesai kan. Okey, jadi doa lah elok-elok. Okey, yang tu saja kot. InsyaAllah doa-doa bagi kita boleh main sini. Nanti kita buat program yang bersesuaian dengan orang panggil SOP yang kerajaan benarkan. Kita buat program-program yang ada. Kalau kata kita main lepas raya ni kan, lepas raya haji kan, raya haji kita boleh buat jamaah raya, insya-Allah kalau kerajaan benarkan kita boleh buat Liga Joini. Kalau kata budak asrama belakang nak masuk, kita buat Liga Yayasan tu. Liga Yayasan. Budak Tafiz boleh main, budak Joini boleh main, budak belakang boleh main, budak bolang boleh main. Kita buat Liga Yayasan tu. Kalau kata pakat-pakat nak main, kalau kata depa tak mau main, kita buat Liga Joini. Bagi orang kata penghuni asrama Joini ni je, bilik 1 sampai bilik 18 boleh main, no? Okey.
Dan juga bulan 8 kita ada Merdeka, kita boleh buat sukan Merdeka. Sukan Merdeka ni kita buat lah macam-macam acara sukan yang kita boleh buat. Tahun lepas pun kita ada buat kan. Lawan lari lah kita buat, tarik tali, makan buah, macam-macam kita ada buat kan. Acara sukan Neka tu. Apa sukan Neka masa Merdeka. Sukan Merdeka kita panggil apa? Pesta bola Merdeka pun ada, no? Okey. Yang tu saja kot. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Ya, ramai yang tengok ni. Alhamdulillah seronok saya seronok sebenarnya. Saya tengok waris-waris pun ramai yang tengok, pelajar pun ramai yang tengok. Apa panggil apa? Waris pelajar, apa cikgu-cikgu pun pakat duk tengok. Seronok lah, seronok. Mungkin pakat rindu dekat sekolah kot sebenarnya. InsyaAllah nanti kalau saya ada masa lagi nak main yayasan ni, saya buat lagi live ni. Ni mai hari ni tujuan nak buka pintu pagar. Apa Ustaz Hanis Zamri, dia nak ambil pakaian dia tertinggal di dalam apa ni, tinggal di dalam bilik. Jadi dia minta tolong saya buka pagar. Saya pun mai buka pagar. Sebab tu lah boleh buat live ni. Kalau saja nak mai ni, jauh juga rumah saya ni, makan masa hampir 20 minit. Jadi apa ni ada peluang untuk buat live, jadi saya buat. Selalunya duk tengok muka saya ni di YouTube. Tengok muka saya di YouTube. Tapi hari ni saya buat secara percuma. Kalau kata di YouTube, kita tengok iklan, YouTube bagi duit kepada saya. Kalau kata buat di Facebook, saya tak dapat apa-apa. Duit internet saya pun habis. Saya buat ni pun sebab saya sayang kepada semua adik-adik. Dan saya harap adik-adik ada rasa sayang kepada pihak sekolah. Kita tujuan kita buat benda yang macam ni, kita nak apa orang panggil, kita nak para pelajar ni sebelum dia tuntut ilmu, dia kena sayang dekat tempat yang dia tuntut ilmu. Betul tak? Sebelum kita tuntut ilmu, kita kena sayang dekat tempat yang kita tuntut ilmu. Kalau kita tak sayang, kita main sekolah tengok, aku meluat tengok bangunan sekolah ni. Dia duduk lah kereta kan, mak nak main hantar asrama. Aku tengok muka murabi apa, aku meluat ni. Muka kawan aku ni lagi, aku meluat dah. Tengok muka cikgu lah. Cikgu ni kerja suruh buat kerja sekolah je. Kerja suruh mengapai ya. Aku dah lah malas. Okey, kalau kita tak ada rasa cinta macam tu, kita tak akan dapat dah apa yang kita nak tu. Mungkin kita dapat ilmu, tapi tak dapat keberkatan. Ilmu tu kita dapat untuk habuan dunia, tapi tak ada keberkatan. No? Jadi kita buat macam ni, biar kita ada rasa rindunya sekolah. Bila rindu sekolah, kita akan ada rasa sayang kepada sekolah kita. No? Jangan bila orang sebut, okey sekolah akan dibuka, tu dia doa, ya Allah minta COVID banyak. Kita ni kelolo. No, orang Kedah panggil kelolo. Doa benda-benda yang macam tu. Banyak sangat adik-adik yayasan ni, saya duk baca komen-komen kamu di Instagram, di Facebook. Tak ada pun yang doa bagi sekolah buka. Bila Kementerian Pendidikan baru ni kata kan, sidang media bersama dengan Menteri Pendidikan, pakat doa dah, jangan sekolah buka. Tu dia doa noh. Doa macam ni, ya Allah minta COVID hilang, saya rindu sekolah. Doa macam tu. Okey, yang tu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Jom nak balik dah. Aduh. Untuk makluman asrama hampa semua, kucing masuk, siapa yang tinggal tilam. Tilam dia kalau dia tak letak di kaki atas tu, nasib hampa lah kucing buat kerja noh. Yang tu kami semua tak boleh nak halang lah. Kucing dia apa orang kata apa, haiwan yang tak ada tali di tengkuk, kita tak boleh nak tambat dia. Dia masuk, dia lepas bom lah noh. Jadi tilam-tilam hampa tu habis. Lepas tu lokal-lokal pun ada yang terbalik sebab angin duk, orang panggil apa, angin dia kuat, dia tiba lokal terbalik, habis jatuh semua botol-botol shampoo hampa semua, bedak-bedak. Tadi saya pergi ada di atas lantai tu, bedak penuh tu. Dia tengok, tepuk kepala jugalah. Kalau seorang saya nak buat ni memang letih lah. Okey, yang tu saja. Wallahu alam. Bye bye semua, terima kasih.